واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time Quran Salat Infak pada episod yang ke-136 untuk sama-sama kita menyelusuri kepada halaman yang ke-40 pada blok yang kedua. Pada ayat yang ke-247 untuk sama-sama kita melihat Bani Israel, melihat sejarah Bani Israel sebagai peringatan, dan Bani Israel bukanlah asing, mereka adalah orang-orang yang diajak beriman oleh Nabi Musa, oleh nabi-nabi seterusnya, dan kita juga adalah umat yang diajak beriman mengikut kepada peraturan. Dan pada hari ini kita akan membaca dan memahami bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas ya. Sihat, Alhamdulillah. Masya-Allah. Sihat Ustaz ni. Alhamdulillah. Syawal ada baki berapa hari lagi ni? Ya, masya-Allah, itulah Syawal berlalu pergi juga ni. Masih belum cukup lagi ni. Sitan min Syawal ni. Masya-Allah ya. Jadi kena yang belum lengkap dilengkapkan. Kita doakan dimudahkan urusan untuk puasa. Yang sedang berpuasa saya ucapkan tahniah lah ya, tahniah, dan ada yang dah habis kot Ustaz. Oh, subhanallah. Awal habis. Awal habis. Ada yang raya yang 6 Syawal tu lebih meriah daripada 1 Syawal tu. Ada yang meraihkan begitu meraihkan kan begitu. ya. Jadi kita doakan semua terus istiqamah dalam kebaikan, dan kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi ayat 247, iaitu pada satu ayat ini kita akan melihat Talut, raja kepada Bani Israel, dan penolakan mereka atas anugerah tersebut ya. Jadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas permintaan daripada malak, daripada mereka yang berpengaruh pada zaman Nabi Samuel Ustaz ya, bukan Nabi Musa. Nabi Samuel ini adalah Talut. Siapa Talut? Nanti sama-sama kita lihat bagaimana respon mereka. Kita baca ayat 247 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat MQT yang di mana juga berada, selamat Hari Raya. Ucap pula dia kata selamat Raya. Kan kerana kita masih dalam Syawal. Moga-moga kemeriahan Syawal kita tambah, kita isi dengan terus kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Ada yang datang Ustaz Fas, cakap nak balik lah. Kenapa? Nak tengok ni ngaji pula tu. Ngaji. Pukul 12. Balik tutup pintu dia juga. Close. Close. Janganlah close kan. Ajak sekali masuk. Oh, jom kita tengah tengok Quran Time. Ajak sekali kan. Okey. Jadi kita nak baca ayat 247. Wow, ini lagi panjang 1 2 3 4 5, lebih kurang 5 ke 6 baris juga kita nak baca. Dan insya-Allah bila ayat panjang ni suka saya nak baca dengan Taranum Hijaz. Mari kita baca ayat 247. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن
أحق بالملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-247 untuk sama-sama kita mengambil pelajaran Ustaz ya. Sebelum ini kita berbincang tentang wallahu alimun bizzalimin. Pada hujung ayat yang ke-246 Allah mengetahui siapa yang zalim. Orang yang zalim itu ialah apabila mereka minta macam-macam Ustaz ya. Minta untuk malika nuqatil fi sabilillah. Allah memberikan satu respon ya. Perkataan daripada Nabi Samuel itu ialah betul ke kamu ni akan berperang bersungguh-sungguh ya. Dan kalau kita perasan sebenarnya Nabi Samuel ini memberi fokus kepada amal kebaikan iaitu berperang itu tadi. Dia tak bercakap tentang betul ke kamu ni nak ketua. Tak. Yang diberi perhatian ialah kepada amal kebaikan kerana itulah yang paling berharga yang diperjuangkan oleh seorang nabi. Ya, seorang nabi. Nabi bukan bercakap pasal siapa nak jadi ketua, siapa nak jadi pengikut, siapa nak jadi kaya miskin, tak. Yang penting ialah bagaimana untuk berjaya di akhirat nanti, dan salah satu fardu yang diminta oleh pemimpin ataupun al-mala ini adalah nuqatil fi sabilillah, iaitu untuk berjuang berperang pada jalan Allah, membawa kemenangan kepada tauhid, kepada agama wahyu pada zaman dahululah ya, pada zaman Nabi Samuel ini. Dan kita perasan ataupun kita tengok sejarah, sebenarnya Bani Israel ini bila melintas daripada Mesir Ustaz kan, di Laut Merah pergi ke Palestin itu bersama dengan Nabi Musa, mereka tak berjaya masuk ke Palestin. Mereka berpusing yatihun istilahnya di satu padang ya, padang pasir bersama Nabi Musa sampai Nabi Musa wafat. Sampai Nabi Musa wafat mereka masih lagi tak menang ya. Yang membawa kemenangan adalah nabi-nabi selepas itu, kerana yang keluar daripada Mesir itu Ustaz yang degil-degil. Banyak degil-degil yang perangai dia macam-macam. Mereka pernah ditindas kan. Mengapa mereka ditindas? Padahal awalnya 400 tahun sebelum itu Nabi Yusuf sebagai salah seorang Bani Israel yang masuk ke Mesir berjaya je. Ya, berjaya saja di Mesir. Mengapa selepas 400 tahun ditindas? Kerana perangai. Kerana sikap mereka itu, maka mereka mudah untuk ditindas oleh kumpulan Koptik ataupun orang-orang Mesir yang berada di negara tersebut. Jadi pelajaran untuk kita ialah dalam hidup Ustaz ya. Kita punya integriti, akhlak dalam sebuah negara ini kita kena jaga elok-elok. Pasal kalau semangat integriti itu hilang, mudah rasuah, akhirnya kita dibeli oleh orang lain, dan orang lain yang akan menguasai bagi sesebuah negara. Baik. Jadi dalam ayat yang ke-247 ini waqala lahum, sekali lagi mereka bercakap kepada, ataupun waqala lahum nabiyuhum ya, yang bercakap ini nabi mereka iaitu Nabi Samuel. Dia kata innallah qad ba'atha lakum taluta malika ya. Kalau kita perasan perkataan Nabi Samuel ini ada inna, Allah, ada qad ya, ada inna, ada qad. Penegasan demi penegasan. Nak ceritanya ini bukan saya yang cakap ya, kamu kata kamu nak pilih ketua untuk kamu berjuang ke jalan Allah SWT, maka nabi mereka itu Nabi Samuel menyatakan sesungguhnya Allah sungguh-sungguh ba'atha lakum, membangkitkan, mengutuskan pada kamu taluta malika, iaitu jawapannya
Talut. Talut. Talut ini bukannya orang kaya, ya, bukannya berpengaruh, tak termasuk dalam golongan malak tersebut, tapi dipilih, dan ini mengejutkan mereka. Mereka mengejutkan. Saat ini ba'atha ini perkataannya ialah bangkit daripada tidur, sebenarnya istaiqadha, ya. Jadi bila Allah bangkitkan ini, bangkitnya Talut ini adalah untuk membangkitkan, mengejutkan mereka al-malak dan Bani Israel yang tertidur dalam kemewahan mereka, dalam kealpaan mereka. Sama seperti Rasul dibangkitkan liutimma wali, apa Ustaz istilahnya? Liutimma makarimal akhlak, kan, okey. Dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak, kerana ada setengah orang rasa macam kita dah baik kot. Memang kita dah baik. Jadi bila Nabi datang, sebenarnya baru saya sedar bahawa cakap baik, ya, tetapi kalau di dalam hati itu untuk dapatkan ganjaran di peringkat manusia, itu tak baik lagi. Jadi ini peranan Rasul dan ini peranan Talut yang dibangkitkan sebagai ketua. Dan apakah respon daripada Al-Malak yang meminta Nabi Samuel untuk dipilihkan seorang ketua untuk mereka berjuang? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا صدق الله العظيم.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini pada ayat yang ke-247 dan sebentar tadi kita sudah pun melihat ya pada blok pertama Ustaz ya, wa qala lahum nabiyuhum, mereka ataupun Nabi Samuel menyatakan kepada pemuka Bani Israel ini, sesungguhnya Allah telah pun memilih Talut sebagai malika. Ya, perkataan yang kita ingin fokuskan ialah qad ba'atha lakum, ya, dibangkitkan kepada kamu. Jadi Nabi Samuel ini bercakap kepada pemuka al-malak ini saja Ustaz ya, tak diberitahu kepada khalayak ramai. Kerana apa? Kerana kalau diberitahu pada khalayak ramai, ini adalah sebagai satu penghinaan. Kata seorang pun tak ada yang terpilih di kalangan orang-orang yang besar-besar ni, seorang pun tak terpilih sebagai malika. Itu menunjukkan bahawa Nabi Samuel ini tidak endorse pada mereka. Jadi di sini dinyatakan kepada mereka sahaja, dan dalam perkataan lakum itu menunjukkan bahawa ia adalah manfaat kepada mereka Ustaz. Ya, dia boleh saja qad ba'atha Talut dah, okey, ataupun ba'atha Talut malika. Tetapi ada perkataan lakum itu nak beritahu ini bukan kerana Nabi Samuel nak mengenakan mereka, ini adalah pilihan daripada Allah untuk manfaat mereka, untuk kamu semua. Dan di hujung itu boleh sahaja digunakan qad ba'atha lakum Talut, dah habis. Mungkin mereka kata mungkin Talut ni dipilih untuk jadi imam semayang je kot, kan, bukan untuk menjadi pemimpin general kepada kami dalam perjuangan di medan perang. Tetapi Allah meletakkan perkataan malika itu spesifik. Apa yang kamu minta itu memang inilah jawapannya, dan bukan kamu yang terpilih, Talut. Ya, Talut ini mereka tak puas hati Ustaz ya, pasal dia daripada kabilah lain, kabilah Bunyamin. Ya, kalau mereka ini daripada kabilah Yahuda, ya, jadi mereka rasa macam ini bukan geng kita ni. Kan? Mereka tidak puas hati. Apakah balasan ketidakpuashatian mereka itu? Mari sama-sama kita baca daripada qalu sehingga minal mal pada pertengahan ayat 247 bersama Ustaz Tarizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran, kita nak menyambung bacaan kita daripada qalu kepada minal mal. Jadi kat sini ada kalimah-kalimah yang mencabar Ustaz Faz. Sebut itu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Tu kena ni lah. Sebab tu dia baca Quran ni, dia mulut tu dia tak statik je. Wa nahnu ahaqqu bil mulki, dia tak boleh tu. Dia mesti dia mesti dia kena ada perasaan. Senam perasaan dia. Lepas tu kalau dalam musabaqah lagi Ustaz Faz. Dia kata bila tengok balik dekat TV, teruknya muka masa mengaji. Tak apalah. Mengaji kan. Penuh penghayatan. Kalau aku menyanyi tu kan, mengaji lagi lah sepatutnya. Kalau orang menyanyi macam tu je kan. Memang tak ada orang. Tak ada markah. Okey, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Sadaqallahul azim. Mereka menjawab, bagaimana Talut mendapat memerintah ke atas kami sedangkan kami lebih berhak ke atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Ini respon daripada al-malak di kalangan orang-orang yang berpengaruh di kalangan Bani Israel itu. Mereka kata istilahnya apa? Qalu anna, ya, anna ini biasanya digunakan Ustaz ya, kalau biasanya orang cakap kaifa tu bagaimana, kan, bagaimana boleh terpilih. Tetapi bila anna ini alternatif kepada kaifa, tetapi dalam bentuk yang terkejut.
Terkejutlah Ustaz bila Insya mereka ingatkan mereka lah yang berpengaruh. Nabi Samuel ini akan dapat wahyu, akan pilihlah di kalangan mereka untuk menjadi al-malik ataupun malika, ya, malik kepada perjuangan di medan perang. Dia sebenarnya bila jadi raja Ustaz, ya, raja itu juga yang akan jadi ketua dalam peperangan tersebut. Itu yang berlaku dalam tradisi mereka, dan zaman sekarang pun kalau tentera kan atas sekali adalah yang di Pertuan Agong. Maka dalam hal ini bila kita tengok mereka terkejut, anna yakunu lahul mulk, ya, sesungguhnya bagaimana mungkin jadi baginya adalah kekuasaan, ya, kekuasaan menjadi seorang pemimpin ke atas kami. Dia orang tak puas hati Ustaz. Dia rasa macam tak layak. Ya. Apakah sebab mereka menyatakan tak layak tu? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min walam yu'ta sa'atan minal mal, ya, sebenarnya yang kami lebih berhak terhadap perkara tersebut. Jadi maksudnya yang mereka tanya tadi tu, tanya pada nabi lagi Nabi Samuel itu ialah mereka nak di kalangan mereka je yang terpilih. Betul. Ya, bukannya di kalangan orang lain, pasal mereka rasakan bahawa pengikut Nabi Samuel ini adalah semuanya yang tak layak. Jadi dah pandang rendah dah sejak awal-awal lagi. Jadi akhirnya terbongkar apa yang ada dalam hati mereka bila mereka menyatakan ahaqqu bil mulki min, kami ini lebih berhak kepada kekuasaan ini. Jadi ini kalau kita lihat pada sejarah Nabi Adam dan Iblis, Iblis itu cakap bahawa aku ini lebih baik. Lebih baik itu kerana dia rasa dia lebih berhak untuk dihormati, bukannya juniornya yang bernama Nabi Adam. Jadi sikap itu sama seperti apa yang ada pada pemuka ini, walam tasa'atan minal mal, dan tidak dia diberi daripada keluasan harta. Tak kaya Ustaz. Tak kaya. Ya, pada tradisi mereka kalau boleh pemimpin itu dari kalangan kabilah Yahuda, dan juga yang keduanya kaya. Pasal orang miskin macam mana nak memimpin? Betul. Kan? Jadi bagi mereka itu pendapat mereka, tetapi rupa-rupanya Allah bukan bergantung kepada apa yang mereka katakan, iaitu mesti kaum kabilah Yahuda ataupun orang kaya, bukan. Ya, Allah ada sebab mengapa memilih perkara ini yang kita akan tengok pada bahagian hujung daripada ayat ini. Namun kita perhatikan dahulu apakah perkataan pilihan pada episod kali ini. Iaitu perkataannya wazadahu bastatan fil ilm, ya, yang kita ingin beri perhatian pada perkataan zadahu itu, iaitu zada, iaitu menambah. 61 kali disebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran pernah muncul, dalam surah Al-A'raf dan surah At-Taubah, nak menceritakan bahawa sebenarnya ada sebab lain Allah memilih Talut itu. Ya, Talut itu apa sebabnya? Itu yang kita akan lihat. Allah menambah ilmu, ya, Allah menambah keluasan ilmu kepada Talut itu sendiri, ya, mengetahui strategi untuk berperang, untuk memimpin kepada pasukan tentera yang ada, dan al-malak yang ada itu semua tak layak, Ustaz. Tak layak seperti Talut tersebut. Jadi ini adalah sebahagian daripada bahagian kedua daripada ayat 247. Mari sama-sama kita baca sekali lagi pada ayat ini daripada awal, Ustaz, ya, sampai kepada mal sebentar tadi. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, bagus kan kita ulang lagi sekali untuk kita latih Ustaz Fas, kalimah-kalimah tu. Bila kita baca banyak kali ulang, jadi lancar bacaan kita dan kita mahir menyebut kalimah-kalimah tu. Jadi kita baca sekali lagi daripada waqa, daripada awal sehingga minal mal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada awal sehingga pertengahan bagi ayat 247. Bagaimana kerancuan, kerosakan cara berfikir bagi pemuka Bani Israel ini untuk
mereka satu nak minta jadi pemimpin dan yang keduanya ciri pemimpin dan bagaimanakah ciri yang sebenarnya yang menjadi ciri pilihan pada Talut. Ini yang kita akan dalami pada bahagian seterusnya. Namun kita berehat sebentar. Baik, Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ini dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh takkan mengulangi, dan yang yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang, kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat, taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan, ataupun doa pada Allah, tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa, punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang bererti. Dunia sementara, akhiratlah selama-lamanya. Maka janganlah kita tertipu oleh dunia yang fana ini. Safas dari Pak Dery Sulaiman. Pak Dedi? Ya, Pak Dery Sulaiman dari Sulaiman. Indonesia. Indonesia ya. Seorang dulunya seorang rocker, seorang penyanyi, sekarang kembali berada dalam perjalanan dakwah. Perjalanan dakwah, masya-Allah. Bila cakap tentang mati ni Ustaz ya, ada seorang daripada tokoh mafia daripada Itali yang duduk di Australia dan kemudian sekarang ni berada di Malaysia. Beliau berkongsilah tentang salah satu ayat yang beliau terkesan, surah Ali Imran, ayat tentang kullu nafsin za'iqatul maut, ya, tentang mati ya. Pasal apa? Dan nama dia pun ambil daripada surah nombor 3 itu, Imran Abdul Salam. Ya, disebabkan apa? Disebabkan beliau hampir 6-7 kali ingin ditembak ya
ya, maksudnya dicari oleh mafia lain. Tetapi yang tertembak ni adalah kepada anak angkat dia itu. Allah. Maka dengan peristiwa itu dia rasakan bahawa dia perlu mencari Tuhan. Dia tahu bahawa orang tak dapat bunuh dia, tetapi anak angkat itu meninggal, memberi kesan yang besar ya tentang mati. Dan itulah, mati adalah tazkirah paling bagus Ustaz ya, untuk kita bersedia, jangan rasa nak lembik ya, kerana kita akan terkejutnya bila sudah sampai di alam satu lagi. Dan kalau sudah buat persediaan, itulah cara yang terbaik Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih Fatih Safas, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak singgah seketika ke bahagian tajwid. Hari ini kita ada 2 kalimah yang kita nak fokuskan. Yang pertama iaitulah pada kalimah bastah. Bastah. Kan dalam ayat yang ke-247 ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة. Sadaqallah azim. Itu kalimah bastah tu kenapa? Sebab dalam satu kalimah itu berkumpul ada huruf yang tipis dengan huruf yang tebal kan. Jadi jangan terkesan terpengaruh. Contoh, wazadahu bastah. Jadi bos. Sebab apa? Sebab dah terkesan nak sebut ta tu, tebal ta. Jadi jangan terkesan. Ba dengan sin bukan isti'la, ta sahaja. Kan? Jadi kita baca wazadahu ingat saja baru datang ta. Bastah. Cuba 1 2 3. Wazadahu bastah. Silakan. Wazadahu bastah. Aywa, bastah. Baik, 1. Boleh jadi juga pembaca akan baca dengan tipis. Wazadahu bastah. Jadi tak pula. Sebab dia tak tukar tu. Makhraj tu daripada ta daripada sin, daripada ba, daripada sin kepada ta. Bastah. Sekali lagi. Wazadahu bastah. Bagus, subhanallah, alhamdulillah. Itu satu kalimah. Satu lagi yang kita nak lihat dalam ayat yang ke-247 ini, iaitulah pada kalimah yang ada huruf hamzah yang sukun, yang mati. Yang kita nak tengok antaranya iaitulah wallahu yu'ti. Tu. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Cuba 1 2 3, jumpa tak? Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Baik, habis tu hamzah ni kenapa pula off tak? Sebab hamzah ni seperti yang kita kongsikan juga dalam episod sebelum ini, iaitulah kadang-kadang tertukar dengan huruf ain. Kalau kita perhatikan dalam ayat 247, mana kalimah yang ada huruf ain tu? Qalu anna. Kemudian walam yu'ta, kan? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta. Jangan kita pergi ain. Wa lam yu'ta sa'atam tu. Jadi kena hati-hati. Yu hamzah dekat mana? Dekat pangkal kerongkongan kita. 2 huruf, hamzah dan juga ha. Sebut ha. Ha. Walam yu'ta. Wallahu yu'ti. Maksudnya kita tolak ataupun kita parking tu betul dekat sini. Kita parking. Kalau kita silap parking dia pergi sini. Wallahu salah parking. Wallahu salah parking kena claim. So kena hati-hati, jangan salah parking. Wallahu yu'ti. Kalau dalam Al-Quran lagi bahaya sebab boleh menyebabkan berubah makna. Baik. Jadi insya-Allah kita tengok ayat yang permulaan ayat yang ke-247 kita nak cuba hafal.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Cuba 1, 2, 3. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Dia kata sebut elok Ustaz Malika jangan Melaka dia baca. Sebab dia tak beri perhatian sama bukan dekat kumpulan kita dan juga bukan ibu-ibu ayah di rumah. Kadang-kadang kita baca seorang-seorang tu kan. Qabasalakum talu Melaka. Ngantuk Sampai Melaka dah dia. So itu penting baca kena hati-hati ataupun kalau boleh ada bertadarus atau bertalaki dengan guru kan. Okey, sekali lagi. Panjang kita pendekkan sikit. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم 1, 2, 3. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم 8 kalimah. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم 1, 2, 3. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم. وقال لهم نبيهم. وقال لهم نبيهم. Okey, cuba pandang depan. 3 kalimah. Waqala lahum nabiyuhum. 3 saja. Waqala lahum nabiyuhum. 1, 2, 3. وقال لهم نبيهم. Masya-Allah, ingatlah. Alhamdulillah. Baru 3 Ustaz. Yalah, baru 3 lah. Alhamdulillah. Sekali lagi. Waqala lahum nabiyuhum. وقال لهم نبيهم. Tambah lagi 2 kalimah. Inna Allah. Inna Allah. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah. Cuba. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah. Masya-Allah. Ulang. Inna Allah qad ba'atha lakum. Cuba 5 kalimah. Inna Allah qad ba'atha lakum. 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 Inna Allah qad ba'atha lakum. Inna Allah qad ba'atha lakum. 2 kalimah akhir. Talut malika. Talut malika. Alhamdulillah. Masya Allah. Dalam beberapa minit ni, kita dah boleh hafal beberapa kalimah. Bukan kalimah kaleng-kaleng. Kalimah daripada Al-Quran. Jadi insya-Allah kita nak dengar nanti ulangan dia, bacaan tu. Namun kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini dalam My Quran Time. Quran, Salat, Infaq. InsyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهينا وارزقنا تلاوته. Menceritakan tentang mimpi, kan? Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu, tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada bahagian kedua, blok kedua, ayat yang ke-247 pada halaman yang ke-40 Ustaz ya. Kita sudah pun membaca sebentar tadi nama pemimpin yang terpilih, yang dipilih Allah melalui dan disampaikan oleh Nabi Samuel adalah Talut ya. Beliau akan berlawan dengan Jalut ya. Jalut sebagai tentera yang musuh kepada mereka semua. Dan bila bercakap tentang perkara ini, berita tentang pemilihan ini dibalas dengan perkataan anna ya. Anna ini maksudnya bagaimana ni? Takkanlah dia pula yang terpilih, padahal kami inilah yang mempunyai keluasan ataupun kekayaan. Jadi bagi mereka kaya boleh jadi pemimpin, tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala cara Allah memilih itu berbeza ya, berbeza, dan inilah yang dirakamkan pada bahagian akhir ini. Qala innallaha astafah. Kita baca bersama sehingga akhir ayat 247 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, penonton-penonton yang dikasihi, pencinta Al-Quran, kita nak membaca bahagian yang akhir dalam ayat 247, iaitu kita nak baca bermula dari qala innallaha astafa. Daripada ya. Daripada qala innallaha astafa kan? Ya. Okey, kita nak baca daripada qala innallaha astafahu, daripada situ sampailah akhir insya-Allah. Kita cuba dengan bacaan murattal jiharkah sekali. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Taranum apa? Jaharkah jaharkah, jangan jerkah dah. Ini semangat raya Ustaz. Semangat raya semalam. Baik, insya-Allah kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim, itulah bacaan akhir pada bahagian akhir ayat 247, respon daripada Nabi Samuel kepada hujah ya bagi pemuka Bani Israel ini yang tidak puas hati bahawa mengapa mereka tidak terpilih padahal mereka merasakan mereka berhak ke atas kekuasaan itu. Jadi jawab Nabi Samuel ini, innallaha astafah, Allah telah memilihnya kepada kamu, atas kamu, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala telah menambahkannya bastah, maksudnya keluasan pada ilmu dan juga pada jisim, pada tubuh badannya. Jadi dua perkara ini iaitu keluasan ilmu dan kekuatan diri ya, kerana kalau mengikut riwayatnya si Talut ini adalah orangnya berbadan besar, maksudnya sesuailah untuk pergi ke medan perang kan. Kalau nak jadi pentadabur tak semestinya kena besar kecil kan. Tapi kalau nak jadi orang yang masuk tentera kan, dia mesti tengok dia punya ketinggiannya ya, kemudian dari segi boleh tak berkawat. Dia kalau interview dia Safas. ada Kena lari apa semua. betul. Saya mantap lah. Masya-Allah. Ya, jadi itu adalah ciri yang Allah sesuaikan dengan tugas dalam memimpin bala tentera okey, berhadapan dengan musuh selepas ini. Jadi rupa-rupanya apabila kita melihat ayat ini, ciri pemimpin yang pertama adalah fizikalnya mestilah mampu melaksanakan tugas. Yang keduanya ilmu perlu luas ya, mengetahui strategi dalam apa yang nak dicapai, dalam konteks ini adalah peperangan. Yang ketiga mesti sihat Ustaz ya. Kalau badan besar tapi asyik sakit dia pun ya, nak pergi perang pening kepala contohnya. Jadi ini pun menjadi satu ukuran. Dan yang keempatnya adalah takwa. Masya-Allah. Takwa agar mendapat taufik dan hidayah atas segala kesulitan yang tak dapat diusahakan oleh manusia kan, perlukan bantuan daripada Allah untuk menyelesaikan masalah rakyat, masalah sesebuah organisasi tersebut. Jadi Allah menyatakan Allah pilih itu ya kerana itu adalah hak Allah, satu. Yang keduanya ialah Allah dah tambahkan ciri ilmu dan juga tubuh badan yang sesuai untuk melaksanakan tugas. Ini pelajaran penting berbanding dengan kerana saya ni keturunan bagus, duit banyak, itu bukan cara memilih pemimpin. Dan perkara ini juga yang perlu kita faham pada zaman ini, walaupun bukanlah ke medan perang Ustaz ya, tetapi kalau nak melantik dia sebagai menteri, sebagai pemimpin, kena ambil kira kepada ilmu. Kalau jisim ini untuk perang lah ya, tetapi kalau kita bercakap tentang mungkin dari segi kepakaran dia dalam sesuatu perkara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ya, dari segi umurnya, dari segi stamina-nya, itu perlu diambil perhatian. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan mulk ataupun kerajaan, kekuasaan itu pada siapa yang Allah kehendaki Ustaz. Mungkin kita nak ya, sebagai manusia kita nakkan kekuasaan tersebut, tapi kalau kita belajar daripada surah Al-Kahfi nanti kita akan belajar kekuasaan ini bukan untuk diminta Ustaz. Kalau minta ya, maka pada waktu itu Allah tak nak tolong. Tetapi kalau tak minta, seperti Talut ini, dia tak minta pun. Dia tak minta nak jadi ketua, tolong lantiklah kami ini malikan nuqatil fi sabilillah. Dia tak minta, maka pada waktu ini Allah memilihnya. Wallahu wasi'un alim. Allah ini amat luas ya, amat luas. Apa yang dimaksudkan dengan luas di sini? Allah amat luas untuk memberi kekuasaannya Ustaz ya, memberi bantuan. Dan yang keduanya Allah yang mengetahui siapa layak, siapa tak layak. Jadi bila pemuka Bani Israel ini tak puas hati, sebenarnya dia rasa dia lebih mengetahui ya siapa yang layak, tapi Allah kata Allah yang lebih mengetahui perkara ini, dan Allah lah sumber ilmu memberitahu strategi kepada siapa yang diberikan kuasa dalam hidup ini. Jadi ini adalah bab kuasa, bab politik yang kita sentuh sekarang ini Ustaz ya. Dalam Al-Quran, politik, kuasa adalah satu daripada juzuk dalam Al-Quran yang perlu difahami dan perlu kita uruskan dengan cara yang terbaik. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita ingin memilih pemimpin yang memiliki kriteria berilmu dan sihat tubuh badan ya, sihat tubuh badan untuk melaksanakan tugas ya, agar dia bolehlah tolong rakyat, tolong kepada ahli organisasi. Kalau dia tak sihat Ustaz ya, macam mana kita nak dia melakukan tugas tersebut? Yang pertama, gunakan kekayaan yang ada menyuruh orang kepada takwa, bukan untuk sombong ataupun digunakan untuk menyatakan saya lebih layak menjadi pemimpin ya. Kalau kita tak jadi pemimpin pun, gunakan kekayaan itu untuk membantu perjuangan kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan memimpin kita menjadi pemimpin ataupun
memilih pemimpin yang bersesuaian dengan kriteria pada ayat 247. Bersama Ustaz Tir. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kami senantiasa memohon kepadamu ya Allah agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami pemimpin yang membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami mengikuti pemimpin-pemimpin yang membawa kami jauh daripada syurga dan keampunan-Mu ya Allah. Maka kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat pimpinan kami ya Arhamar Rahimin. Moga-moga kami yang dipimpin, yang memimpin dan yang dipimpin negara kami ini ya Allah dikurniakan rahmat dan keampunan daripada-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita tuan-tuan sekalian, dan inilah sesuatu yang kita ingin perjuangkan bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform di mana kita inginkan ada satu platform Ustaz ya, melatih pemimpin dengan ciri ilmu, dengan ciri jisim yang baik, kerana kita tahu bahawa tanpa kita ada institusi yang berteraskan kepada Al-Quran ini, mungkin dia berilmu, berjisim yang baik, badan baik, tetapi tidak atas dasar takwa untuk menjaga mendapatkan hidayah taufik Allah untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah organisasi ataupun sebuah negara. Jadi inilah yang kita seru pada tuan-tuan untuk menyumbang, dan mungkin ada idea kita teruskan berkongsi, dan kita bertemu lagi dalam episod akan datang My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين